Selamat datang ke penerbangan Didik TV Prasekolah. Kita akan berlepas dari lapangan terbang SK Sayong Pinang menuju ke Kuala Lumpur. Penerbangan ini akan mengambil masa selama 30 minit. Murid-murid diminta untuk kekal setia sehingga kita tiba ke destinasi. Cuaca di Kuala Lumpur dijangkakan cerah. Terima kasih kerana memilih penerbangan Didik TV Prasekolah. Hai adik-adik, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot Prasekolah Didik TV KPM bersama saya, Abang Irfan. Tentunya Didik TV KPM. Untuk hari ini, sebenarnya kita akan fokuskan kepada mata pelajaran Bahasa Melayu bersama dengan... Kejap. Cik, saya nak tanya soalan sikit. Cik ni cikgu ke juruterbang yang bawa kapal terbang tadi? Mungkin guru terbang. Guru terbang mungkin? Guru dan juga juruterbang. Baik, kita persilakan Cikgu Alfan Mansur. Assalamualaikum Cikgu. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, sihat Cikgu? Sihat Alhamdulillah. Kenapa Sihat? Cikgu berpakaian seperti seorang juruterbang ni? Sebab hari ini kita nak belajar bersama dengan murid-murid. Tajuk kita ialah terbang di angkasa. Terbang di angkasa. Dan sekarang ini kita tidak berdua sahaja kerana kita ditemani oleh seorang guru iaitu jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Sharifah Nursolihatun binti Said Muhammad Khair dari SK Pendidikan Khas Batu Pahat Johor Bahru. Okey, kita juga bersama dengan beliau dan kita akan teruskan dengan pembelajaran hari ini dengan topiknya terbang di angkasa. Jadi Cikgu, jom kita mulakan. Okey. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Baiklah murid-murid, apa yang akan kita pelajari pada hari ini adalah bahasa Melayu untuk murid-murid prasekolah. Okey, ada dua standard pembelajaran yang akan kita rujuk sepanjang aktiviti pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, BM 2.34 iaitu membaca perkataan dengan suku kata terbuka dan tertutup. Okey, itu yang pertama. Untuk hari ini kita akan fokus kepada suku kata KVK. Suku kata tertutup KVK. Boleh Iwan tahu Cikgu, KVK itu apa? Okey, KVK maksudnya perkataan yang mengandungi 3 huruf, konsonan, vokal dan konsonan. Oh, itu masuk KVK. Itu maksudnya. Okey, dan standard pembelajaran yang kedua adalah BM 3.23 iaitu menyalin perkataan. Baik. Okey, kita pun dah tahu apa yang kita cuba capai hari ini itu belajar mengenai suku kata KVK. Betul. Konsonan, vokal, konsonan balik. Okey, untuk segmen ini Cikgu apa lagi yang Cikgu ingin kongsikan? Okey, jadi sebab kita nak mulakan belajar KVK, Cikgu akan tunjukkan macam mana nak membentuk suku kata KVK. Okey, jom kita pergi ke sini. Silakan. Okey, murid-murid boleh lihat dekat papan ni carta suku kata KVK. Okey, K merujuk kepada konsonan, V merujuk kepada vokal dan K merujuk kepada konsonan. Okey, Irfan, cikgu nak tanya. Ya, saya. Huruf vokal ada berapa? A, E, I, O, U. Pandai. Ada 5. Okey, jadi kita letak kat sini. A, E, I, O dan U. Okey, Irfan pilih satu konsonan. Okey, satu konsonan. Irfan pilih huruf M. M. Okey, kita letak dekat huruf yang pertama lah. Okey. Kita yang pertama. Okey, cikgu letak huruf S, konsonan S kat sini lah. Okey. Okey, jadi gabungan daripada konsonan, vokal dan konsonan. M, A, S. Apa bunyi dia? Mas, Cikgu. Mas, pandai. Okey, yang kedua, Irfan pilih lagi satu konsonan. Okey, Irfan pilih huruf B. B. Okey. Okey, cikgu pilih konsonan G. 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 Okey. B, E, G. Bunyinya apa? B, E, G bunyinya back. Pandai. Itulah asas untuk membentuk suku kata ataupun perkataan menggunakan K, V, K.
Maknanya di tengah-tengah itu ada 5 huruf saja. Ya. Yang lain tu bolehlah kita pilih mana-mana pun untuk Betul. bentukkan satu perkataan. Ya, tepat sekali. Itu adalah asas untuk menghasilkan atau membina perkataan dengan suku kata K, V, K. Sebenarnya ada banyak perkataan yang menggunakan suku kata K, V, K Okey. yang kita gunakan seharian. Betul, Cikgu. Terima kasih banyak-banyak atas penjelasan untuk segmen ini. Dan Abang Irfan nak semua untuk teruskan bersama kami sebab kita nak berhenti berehat seketika. Jadi, teruskan bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM Slot Prasekolah. Tahukah murid-murid, suku kata terbuka KVK ialah suku kata yang terdiri daripada huruf konsonan, vokal dan konsonan yang membentuk satu suku kata. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM tentunya untuk slot prasekolah, dan sekarang ini kita sedang memfokuskan kepada perkataan KVK bersama dengan Cikgu Alfia. Jadi murid-murid dah bersedia? Dah bersedia, jom kita berikan peluang kepada cikgu untuk jelaskan kepada kita. Silakan. Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Alhamdulillah, nampaknya murid-murid dah semakin faham maksud KVK. Okey, jadi kita nak teruskan kita punya sesi pembelajaran kita. Jom kita lihat slide yang pertama. Okey, okey, nampak? Okey, agak-agak apakah objek yang tertera pada slide ni? Cikgu tanya murid ke tanya Irfan? Kita tanya murid kat Tanya rumah. murid dulu. Okey, okey. Kita rasa? Betul. Okey, gambar jam. Okey, jadi perkataannya ialah jam. Okey, macam mana hurufnya? J, A, M. Jadi struktur suku katanya ialah konsonan, vokal dan konsonan. Okey, jadi kita sebut jam. Okey, cuba Irfan bacakan perkataan di bawah tu. Jam. Okey, betul. Pandai. Okey, jom kita lihat gambar yang kedua. Gambar ni cikgu paling suka. Betul, saya pun suka cikgu gambar ni. Okey, kalau Irfan paling suka, Okey. cuba bacakan cikgu perkataannya. Okey, perkataan yang tertera sekarang ni di skrin adalah kek. Kek, betul. Terbaik. Okey, seterusnya. Gambar apa ni Irfan? Gambar ni Irfan kadang-kadang suka bawa, kadang-kadang tak suka bawa sebab berat. Berat. Iaitu Okey. bag, cikgu. Betul. Okey, kita sebutkan hurufnya B, E, G. Bag. Betul. Okey, kita lihat gambar seterusnya. Apa lagi kita ada? Okey, kegunaan bahan ini digunakan untuk melekatkan kertas. Irfan tahu. Okey, apa dia? Nama benda ini adalah gam, cikgu. Gam, betul. Okey, cuba Irfan tolong ejakan. Alamak, kena eja pula. kena Boleh ejakan. tak Irfan cuba? Okey. G, A, M. Gam. Betul. Okey, murid-murid kat rumah, kita baca sama-sama. G-A-M, bunyinya Gam. Betul. Okey, seterusnya. Apakah ini Irfan? Ini pun Irfan tak suka sangat makan sebab rasanya pahit, cikgu. Pahit, betul? Ini namanya adalah pil. Pil. Okey, kita bacakan. Boleh? Pil dan kita eja P-I-L. Pil. Murid-murid kena ingat, pil ni tak boleh dimakan sebarangan. Sebab apa, cikgu? Sebab dia ada kandungan yang boleh menyebabkan kita mengantuk. Okey kan, kalau diambil ketika tak perlu, dia boleh mendatangkan bahaya. Betul. Jadi ubat ni atau pil ni hanya boleh diambil ketika kita sakit ataupun kita ke doktor sarankan kita untuk ambil ubat tersebut. Betul. Yang paling penting dapat dulu saranan dan nasihat doktor. Betul. Kalau kan? jumpa bersepah-sepah, jangan makan, ambil, letak di tempat yang selamat. Takut Betul, nanti betul, adik-adik kita pula yang ambil kan. Okey, jom kita lihat seterusnya. Yang ni memang cikgu selalu guna dalam kelas. Apa Saya dia? pun sama. Apa dia Irfan? Ini namanya pen, cikgu. Pen. Betul. Okey, kita eja sama-sama dulu. Boleh. 1, 2, mula. P, E, N. Bunyinya Pen. Pandai Irfan. Okey, seterusnya. Yang ni cikgu pernah nampak Irfan bagi kat seseorang. Mana ada? Oh, ya ke? Ke cikgu yang beri kat saya? Alamak. Okey, apakah gambarnya? Okey, ini gambar bunga yang mereka kesukaan ramai, iaitu bunga ros. Ros, pandai. Bunga ros ataupun dikenali sebagai bunga mawar. Okey, jom kita eja sama-sama. Murid-murid kat rumah, ikut Cikgu Alfan dengan Abang Irfan. 1, 2, mula. R-O-S.
Rose. Pandai. Okey, seterusnya. Ni pun seronok juga cikgu. Seronok. Sebab Okey. kalau kita naik ke kawan kita ataupun dengan family kita, lagi seronok. Betul lah. Yang ni kita panggil bas sekolah. Bas Sebab bas ni sekolah. digunakan untuk pergi ke Sekolah. sekolah. Okey Irfan, cuba kita baca bersama-sama dengan murid-murid di rumah. 1, 2, mula. B-A-S. Bas. Bunyinya bas. Baiklah, kita dah selesai mengenali beberapa perkataan yang mengandungi suku kata KVK. Sekarang kita nak uji Irfan pula. Nak kena uji kenapa Irfan jadi mangsa cikgu. Okey, kita nak bagi pengukuhan dekat Irfan. Boleh Irfan? Boleh. Okey, Irfan murid-murid cuba. kat rumah boleh tengok macam mana abang Irfan selesaikan aktiviti yang cikgu berikan. Boleh tolong Irfan juga dekat sini. Okey, Irfan boleh dengar lah. di atas meja Okey, tu baik. ada beberapa kepingan puzzle. Okey, cikgu nak Irfan susunkan gambar tersebut untuk menjadi sebuah gambar yang lengkap. Kena susun puzzle. Ya, okey, tampal. Kemudian berikan nama objek tersebut. Kemudian Irfan kena baca. Jadi ada 3 soalan yang Irfan kena selesaikan. Okey, kalau macam tu boleh Irfan mulakan cikgu? Okey, silakan. Okey, sekarang ni Irfan nak ajak semua yang menonton bersama-sama Abang Irfan untuk kita sambungkan gambar ini menjadi satu gambar dan kita kena sebut perkataan itu. Betul. Jadi kita buat dulu yang pertama. Apa tu ya? Ni apa ni Macam dah nampak dah tadi. Itulah tu. Bentuknya seperti bulat. Bulat. Ni ke? Okey. Dah nampak dah? Macam betul ke ni salah ni? Tapi macam sengit. Betul sengit je ni. Kejap Irfan pusingkan balik Kita kan belajar cikgu. Tak apa, salah pun tak apa. Dalam Betul, kelas betul. pun cikgu takkan marah kalau ada murid-murid yang buat salah. Okey. Cikgu cuma tegur dan betulkan semula kesalahan tersebut. Okey, dah mula nampak dah. Okey. Okey, dah nampak dah bentuknya. Di sini. Okey, dan di sini. Okey, dah nampak dah. Apa benda tu Irfan? Ini jam cikgu. Jam, betul. Okey, sekarang Okey. Irfan kena cari mana satu perkataan yang betul untuk gambar jam. Dekat sini perkataan jam. Okey, dah jumpa. Okey, betul. Sebab Pantaslah Irfan. okey, ini J-A-M, jam. Jam, betul. Okey. Okey, yang kedua, gambar Yang kedua. kedua, gambar kedua, Okey, gambar boleh kedua. pilih Irfan pilih gambar yang dulu. mana? Okey. gambar Di apa tu? sini. Ni apa Kita cuba dulu. Kejap Irfan letak satu dulu. Okey. Okey. Ya ke? Ni macam betul Macam dah. betul, Macam betul. Tengok akhirnya. Kejap Ni. Okey. Nampak macam betul. Okey. Ni. Terbalik ke? Mungkin terbalik. Okey. Okey. Baik. Okey, apakah gambar tu? Kalau nampak gambar macam ni, ini adalah G-A-M. Gam. Betul. Okey, betul lagi setakat ini? Terbaik. Lagi? Okey, satu lagi. Yang terakhir. Satu lagi kita nak ambil gambar apa? Ini. Pilih. Ini Abang Irfan suka. Okey. Gambar apa tu yang Abang Irfan suka ni? Okey, letak sini dulu. Okey, lepas tu sini ke? Macam betul. gambar sikat. Ya ke? Oh, bukan. Apa cikgu cakap? Basikal? Ini Bukan. kan sikat. Sikat. Nampak yang bukan. putih tu. Ni apa? Okey, dah nampak dah. Ini Okey, gambar lilin. Dah siap. Dah siap. Okey. Laju betul lah Abang Irfan buat Sebab kerja. saya suka makan ni, cikgu. Okey, apa dia? Mana satu? Ini adalah kek. K-E-K. Okey, betul. Okey, Abang Irfan, tolong cikgu Ya. sebutkan setiap perkataan yang ada di belakang. Boleh? Kita teruskan dengan yang pertama dulu. Okey, di hujung ini adalah G-A-M, gam. Okey, itu yang pertama. Betul. Yang kedua, J-A-M, jam. Betul. Yang ketiga, makanan kegemaran Irfan, K-E-K, kek. Betul. Betul, cikgu, Terbaiklah. Alhamdulillah. Okey, jadi Okey. cikgu bagi kek lah untuk Irfan. Boleh makan sekarang ke? Boleh. Jangan makan sekarang, nanti kena marah.
Okey, baik. Itu sahaja untuk segmen kali ini di mana Ya. kita memahami ada beberapa perkataan dan benda yang menggunakan KVK. Betul. Jadi kita ingin berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya dalam Direct TV KPM. Jangan ke mana-mana. Tahukah murid-murid, lapangan terbang Sungai Besi di Kuala Lumpur merupakan lapangan terbang pertama di Malaysia? Didik TV KPM. Cantiknya kapal terbang ni. Helikopter pun ada. Warna biru, warna merah. Irfan buat apa tu? Cikgu Alfian. Irfan tengah tengok model-model kapal terbang ni. Helikopter pun ada. Lagi baru sikit Irfan. Ada banyak lagi? Sebenarnya ada banyak lagi jenis kenderaan di udara yang menarik. Baik, bertemu kembali kita dalam Didik TV KPM untuk slot prasekolah tentunya bersama dengan Cikgu Alfian. Okey, untuk segmen kali ini, kenapa Irfan dibekalkan dengan model-model kapal terbang yang ada depan ini sekarang? Itulah istimewanya pembelajaran kita kali ini. Okay, sebab kita nak mengenali jenis-jenis kenderaan di udara. Okey. Tapi sebelum itu cikgu nak perkenalkan apakah maksud kenderaan di udara. Okey, kenderaan ialah satu jenis pengangkutan yang digunakan untuk mengangkat barang ataupun membawa manusia dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey. Itu kenderaan. Itu kenderaan. Kalau di udara pula? Kalau di udara pula, maksudnya ialah kenderaan yang kita gunakan melibatkan penggunaan ruang udara. Okey, contohnya kapal terbang, helikopter, jet dan sebagainya. Baik. Itu antara jenis-jenis pengangkutan di udara, kenderaan di udara. Okey, jadi cikgu, jom kita mulakan segmen kita. Okey, jom kita akan berkenalan dengan beberapa jenis kenderaan di udara. Okey, yang pertama, kita lihat yang pertama sekali ialah kapal terbang. Kapal terbang. Kapal terbang merupakan pengangkutan yang sangat biasa digunakan untuk tujuan pergi ke destinasi yang jauh. Cikgu pernah naik kapal terbang? Pernah. Cikgu pernah bawa kapal terbang? Tak pernah. Dalam mimpi je. Okey. Alright. Jadi kapal terbang ni selalunya digunakan untuk membawa penumpang dan juga barang. Okey, itu fungsi kapal terbang. Betul. Seterusnya kita ada apa lagi, cikgu? Kita ada helikopter. Helikopter. Okey. Baik, apa fungsi helikopter ni? Helikopter fungsi dia sama macam kapal terbang, tetapi bilangan penumpangnya sangat terhad. Oh, kalau tadi kapal terbang boleh ramai, tapi kalau helikopter ni beberapa orang je boleh. Selalunya Bilangannya tak lebih daripada 10. Tak lebih daripada 10 orang. Kapasiti ruang untuk penumpang. Selalunya kita gunakan untuk tujuan kecemasan, untuk pertahanan dan sebagainya. Okey, itu yang kedua. Ada tak Itu lagi? yang kedua. Ada lagi. Ada lagi? Apa Baru lagi, dua. cikgu? Okey, seterusnya kita lihat roket. Roket? Okey, roket. Oh, yang kita nampak macam kecil dekat langit tu kan? Kalau kita tengok dekat langit tu kecil je. Okey, kalau ingat dulu kita punya angkasawan pertama negara kita naik roket untuk pergi ke angkasa. Okey, roket ni dia akan bergerak jauh ke angkasa. Jadi tak semua orang boleh naik roket. Betul. Hanya orang-orang tertentu je, selalunya saintis, angkasawan dan sebagainya akan menggunakan roket untuk membuat kajian di angkasa lepas. Di angkasa lepas. Itu fungsi roket. Ya, betul. Okey. Selain roket, ada tak lagi? Ada. Ada lagi. Okey, apa Iaitu dia? jet. Okey. Jet. Jet ni untuk apa, Irfan? Irfan pernah tahu mengenai jet pejuang. Betul. Selalunya digunakan sebagai pertahanan untuk melawan pihak musuh sekiranya melalui kawasan udara kita. Betul. Itu antara fungsi jet. Jet ni selalunya digunakan untuk tujuan pertahanan. Pertahanan, betul. Okey. Terusnya kita lihat apakah lagi payung terjun. Payung terjun. Payung terjun ni antara kenderaan di udara. Okey, selalunya kita gunakan untuk tujuan rekreasi. Mahal tak cikgu kalau naik payung terjun ni? Mahal sebab dia juga, melibatkan bahan yang bukan mudah kita dapat di pasaran. Betul. Jadi kalau nak naik payung terjun ni, kumpul duit dulu. Ataupun jadi tentera udara. Jadi tentera udara. Baik, kita sahut cabaran cikgu. Okey, seterusnya kita lihat belon udara panas. Belon udara panas ni cikgu, kalau kita nampak kan, dia
Besar. Besar. Dan selalunya kita jumpa dekat mana, cikgu? Selalunya, kalau dekat Malaysia, kita boleh jumpa dekat Putrajaya. Ifan pernah nampak kat selalu Putrajaya ada tu? Pesta belon udara panas kan. Kalau dekat luar negara yang paling terkenal dekat mana? Turki. Turki. Ya. Betul. Sangat terkenal dengan belon udara panas. Apa fungsi belon udara panas ni, cikgu? Sebenarnya kalau dulu tujuan belon udara panas ni sama juga untuk bawa barang dan untuk bawa manusia. Selalunya dia melibatkan tempat yang tak rata. So nak bergerak kita nak gunakan kenderaan darat mungkin kekangan, jadi kita gunakan kenderaan udara, belon udara panas. Cuma belon udara panas ni dia memerlukan gas dan juga sumber udara yang panas. Jadi dia memerlukan gas. Jadi agak bahaya. Dan bilangan penumpangnya juga terhad. Berapa orang je boleh naik, cikgu? Saya rasa kalau ruang yang biasa ni 2 hingga 5 orang sahaja. 2 hingga 5 orang sahaja. Itu semua ilmu yang patut kita tahu sebab kita boleh pilih pengangkutan ataupun kenderaan yang mana yang lebih sesuai untuk kita naiki, kan? Okey, seterusnya kita dah kenal dah maksud kenderaan udara, kita dah kenal beberapa jenis kenderaan di udara. Sekarang kita ada tugasan. Tugasan apa tugasan pula, kita cikgu? untuk menyalin perkataan. Menyalin perkataan. Jadi kita lihat di skrin tadi ada gambar belon udara panas. Betul. Okey. Jadi cikgu nak minta Irfan salinkan perkataan yang tertera di skrin. Okey, macam tadi dekat skrin kita gambar belon udara panas. Okey. Jadi Irfan kena tulis perkataan belon udara panas dengan cara yang betul. Okey, pastikan huruf dan ejaan yang betul. Baik. Okey, boleh lihat dekat skrin. Kemudian tuliskan perkataan. Irfan boleh pilih gambar kenderaan udara yang Irfan suka. Okey. Sebab Irfan bercita-cita nak menjadi seorang tentera udara, Irfan nak pilih jet dulu. Boleh. Okey. Okey, macam mana nak eja jet? Okey. Jet ada 3 huruf. Okey, huruf C, huruf I, satu lagi huruf apa adik-adik semua? Huruf T. Okey. Betul. Baik. Kita tulis dulu. Okey. Sementara Abang Irfan tulis, murid-murid dekat rumah pun boleh tulis sekali. Lihat gambar pada skrin, kemudian tulis ataupun salin perkataan yang tertera. Okey. Dah siap? JET. Betul? Okey. Betul. Boleh pakai dulu? Boleh? Okey. Tunjukkan kepada murid-murid kita. Ini adalah ejaan bagi perkataan jet, iaitu JET. Betul tak cara Irfan tulis, cikgu? Okey, cikgu nak tengok sikit. Okey, cikgu tengok sikit. J betul, mesti bawah garisan. E, T betul. Cuma T tu ekor dia terlebih sikit. Terlebih sikit. Okey, tapi tak dalam apa. garisan. Lepas ni kita buat pengukuran. Abang Irfan kena lebih berhati-hati, pastikan tulisan kemas betul. dan yang paling penting betul. Okey. Tapi cikgu bagi markah penuh lah sebab ejaan Abang Irfan betul. Baik, terima kasih. Jadi Okey, Irfan nak teruskan gambar yang kedua. Okey, kenderaan seterusnya Abang Irfan boleh pilih. Irfan nak pilih yang ini. Okey, yang ini kan macam Abang Irfan cakap tadi, memang kalau kita nampak dekat udara tu kecil je tapi sangat besar. Sebab dia jauh daripada permukaan bumi. Okey, macam mana je? Okey. Murid-murid kat rumah boleh salin sama-sama. Okey. Kita cari mana perkataan roket. Okey, pastikan K mesti tiangnya panjang. Tiangnya panjang. Alamak. Okey. Sambung tiang sampai kat garisan atas. Okey. T. Okey. Roket. Murid-murid pun boleh rujuk juga gambar yang ada di skrin. Okey. Jadi Irfan nak tunjuk dulu macam mana betul ke tidak cara Irfan mengeja. Inilah hasilnya ejaan bagi perkataan roket. Okey, cuba sebutkan huruf dan bunyikan. Boleh? R-O-K-E-T. Roket. Betul. Okey, cikgu nak tengok Okey, tadi dah sadar. Sekarang ni tak tahu kalau betul ke tak. Okey, lebih baik daripada tadi. Alhamdulillah. Tahniah Irfan. Terima kasih, cikgu. Okey, nampaknya kita dah memahami apakah contoh-contoh ataupun jenis-jenis kenderaan yang berada di udara dan kita pun dah tahu cara untuk mengeja. Jadi, sebagai pengakhiran topik kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh berikan sedikit kesimpulan. Silakan. Baiklah, terima kasih Irfan. Sama-sama. Murid-murid tadi kita dah belajar jenis-jenis kenderaan di udara.
cara menyalin perkataan dengan betul, dengan kemas, dengan berstruktur. Dan tadi kita dah belajar juga perkataan-perkataan yang menggunakan suku kata KVK. KVK, betul. Kalau kita nak tanya Abang Irfan lah, ya saya. sebutkan cikgu 3 sahaja perkataan yang mengandungi suku kata KVK. Okey. Kita jam, Betul? bag, Ya. dan lagi satu kek. Okey, betul. 3/3. Lulus. Tahniah maksudnya Irfan fokus kepada pembelajaran kita pada hari ini. Baik, terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Alfian kerana bersama Irfan untuk hari ini berkongsi kepada kita perkataan-perkataan KVK dan apakah ia kenderaan yang berada di udara. Harapnya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat kepada semua yang menonton. Kalau ada kita berjumpa lagi. Dengan itu, bye-bye. Assalamualaikum.